disebut dalam hadis yang sahih, walaupun Syekh Mahmud Syaltud dalam kitab Aqidah wa Syariah mengatakan hadis ahad, hadis riwayat seorang, tetapi mengikut Syekh Anwar Al-Kawthari, seorang alim hadis dari India yang melakukan tahqiq, mengatakan hadis mutawatir, bukan hadis ahad. Mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, bukan seorang para sahabat. Di sinilah Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam ni. Orang yang hafal Quran banyak di belah Morocco, belah Mauritania. Orang yang boleh baca Quran dengan makhraj yang baik, orang Mesir, orang Melayu. Orang Mesir, orang Melayu kita Tuhan beri kalau baca dengan lidah yang fasih. Orang negeri lain lidah tak apa fasih, tak usah hajuk lah orang lain. Ni kita lidah Melayu molek dah, gajuk pelak badui lah, pelak apa dah. Lidah kita dah fasih, lidah orang Melayu Tuhan beri. Hadis orang India. Orang India banyak hafal-hafal hadis. Ini kehebatan. Orang India hafal-hafal hadis. Tuhan jadikan begitu. Orang Turki molek tulisan dia molek. Lawa tulisan. Tuhan pelihara. Ilmu Islam ni dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sama ada secara menyeluruh ataupun ada daerah-daerah yang memelihara ilmu ini. Jadi hadis turun Nabi Isa, hadis yang sahih, hadis yang mutawatir. Bila orang Kristian, bila orang Yahudi dan Raja Herodos kepu nak bunuh Nabi Isa, Tuhan angkatkan Nabi Isa ke langit. Dalam usia 30 tahun masa dia diangkat. Dan Nabi kata dia akan diturunkan di akhir zaman. Sebelum turun tu turun Dajjal. Sebelum Dajjal kedatangan Mahdi, pemimpin berzuriat Nabi yang akan zahir di akhir zaman. Setelah berlakunya kezaliman yang menyeluruh di dunia, berlakunya peperangan yang besar, banyak orang mati, banyak zalimnya banyak, kerajaan zalim, lawan tak boleh lawan. Ada orang lawan, kumpulan Islam ada, parti Islam ada, tapi tak boleh menang. Nabi kata ikut parti Islam ni, tak menang pun tak apa, lawan walaupun 10 orang lawan. Ini berlaku seluruh dunia Islam gitu, lawan. Kita tak tahu bila masa. Jangan tunggu Imam Mahdi pula, setengah tu tunggu Imam Mahdi mari. Takut tak menang, tunggu duduk saya saja, itu tak boleh. Kena berjuang. Dia akan sampai ke puncaknya, turun Dajjal dan turun Imam Mahdi. Dajjal ni dari kalangan orang Yahudi yang menakluk dunia. Disebut dalam hadis sebut, dan tiap-tiap orang Rasul zaman dulu memperingatkan umat masing-masing bahaya Dajjal ni. Kerana pada masa turunnya Dajjal ni, cuaca dunia berlaku perubahan yang dahsyat. Akan berlaku sehari dalam setahun. Matahari jadi lambat. Sehari ini dalam sehari setahun jadanan matahari. Menyebabkan air menjadi kering, dunia jadi kemarau. Ketika zahirnya Dajjal mempunyai ilmu sihir. Dia ada sihir Dajjal ni. Dia mengaku mula-mula Nabi, lepas tu mengaku jadi Tuhan. Nabi kata, kamu kenal Dajjal ni mata dia satu, buta sebelah. Tuhanmu tak buta, Nabi kata. Setengah ulama menafsirkan mata satu, mata dunia. Saya tak ada mata akhirat, mata dunia saja. Mana-mana negeri yang ikut dia akan diberi kesenangan. Mana-mana negeri yang lawan dia akan diberi kesusahan. Hak ada ini bala tentera dia baru. Bala tentera Dajjal hak ada baru, hak sedia ni. Kalau ikut dia boleh, tak ikut dia tak boleh. Ni Dajjal ni, bala tentera Dajjal. Ni bala tentera dia. Bala tentera dia dah ada dah. Dah ada. Bila mari Dajjal, Nabi kata lari. Sembunyikan diri, jangan lawan. Kerana sihir dia kuat sangat. Jangan kita berasa kita gagah pergi lawan dia, jangan.
Dia boleh masuk ke seluruh dunia, pengaruh dia masuk ke seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah dia tak boleh masuk. Mekah tak boleh masuk, Madinah tak boleh masuk, kerana dijaga oleh Allah Ta'ala, malaikat yang menjaganya. Bila dia nak masuk Madinah, berlaku gempa bumi, kerak bumi, menyebabkan orang-orang munafik yang di Madinah keluar. Tinggal orang beriman saja di Madinah, yang ada munafik keluar daripada Madinah, ikut Dajjal belaka. Ikut Dajjal belaka. Dan dia boleh menghidupkan ibu bapa yang sudah mati. Ibu bapa yang sudah mati dipanggilnya, mari ayah kita, mak kita, sihir dia, ni ayahmu ni, makmu ni, ni lah Tuhan kita ni, percayalah. Ni nampak ayah mak congek-congek mari, tak datang hati ni ayah ni. Ni ini dia punya godaan hebat. Sebab itu Nabi dalam sembahyang lepas tahiyat, di antara doa yang dibaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Antara doa yang Nabi baca dalam tahiyat, baca dalam tahiyat lepas lawak, belum salam, baca dalam tahiyat, menunjukkan ini satu fitnah yang sangat dahsyat, yang boleh menggoda manusia. Dan zahir Imam Mahdi zahir sebelum dia atau selepas dia, wallahu alam, tak tahu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau sekiranya sehari macam setahun, sehari macam setahun, bagaimana kami nak semayang? Nak semayang macam mana? Nak puasa macam mana? Kalau sehari macam setahun, waktu semayang macam mana? Nabi kata, faqdurulah, ukur waktu dia. Hari ni ada jam, ikut jam lah, tak boleh ikut matahari lagi. Kita semayang ikut waktu jam, tak boleh ikut matahari, kerana siang sepanjang masa, dalam masa setahun. Kita berasa macam mana boleh berlaku. Dan memang hari ni di kutub utara, kutub selatan, di kutub utara tu dia ada masa berbulan-bulan siang saja, matahari dia naik musim gitu. Matahari naik musim. Musim sejuk pula berbulan-bulan malam gelap. Ini kutub utara, kutub selatan dunia. Kita duduk sini aja berjalan. Kalau kita pergi ke negeri Eropah, negeri belah utara tu, perjalanan matahari beredar, berlainan, musim sejuk, musim panas. Kalau musim panas ni, musim panas pukul 10, pukul 11 baru garik. Lepas tu lepas maya garik, maya sirah ladu. 2-3 sejam 2 jam lagi masuk subuh dah. Dia begitu. Kalau musim sejuk pula, siang pendek. Ini berlaku di negeri belah kutub utara dan kutub selatan. Hari ini pun berlaku. Dan ini berlaku mungkin peredaran dunia jadi musim. Kerana berlakunya gempa bumi. Gempa bumi ini berlaku kerana paku-paku dunia dicabut. Cabut paku dunia, buat projek banyak, buang bukit. Buang bukit, ambil balok, buang bukit, ambil balok. Ambil tanah projek tu, nak buat bangunan tinggi tadi. Kena ambil banyak lah. Gali sana, gali sini, letup sana, letup sini. Maka peredaran dunia jadi berubah. Ini boleh berlaku sehari dalam setahun. Imam Mahdi dilahirkan ketika dunia dalam keadaan huru-hara, zalim. Berlaku peperangan di Mekah. Huru-hara di Mekah pun huru-hara. Lalu orang minta Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Nama dia Muhammad, Nabi kata bin Abdullah, macam nama ayahku juga. Dia tak mengaku dia jadi pemimpin, tak mengaku dia Imam Mahdi. Kalau orang tu mengaku saya lah Imam Mahdi, atau pelawak dulu. Bukan mudah-mudah begitu. Bukan mudah-mudah begitu. Dia tu hak gila mengaku Imam Mahdi ni. Ada orang ikut pula tu, hak bodoh ke ikut dia. Sebab ikut dia tak payah sembahyang. Sebenarnya tak boleh sembahyang sebenarnya. Jadi orang bawa dia di antara maqam dan Kaabah supaya dia menjadi pemimpin kepada umat untuk membetulkan keadaan huru-hara yang berlaku. Lalu dia bai'ah menjadi pemimpin. Yang sanggup bai'ah dia ialah jumlah ahli Badar 313 orang.
Maka dia memimpin bala tentera menyerang orang Yahudi, menyerang Kristian, menyerang Dajjal. Dan memang Bush yang jadi Presiden Amerika belum pada ini menyerang Iraq kerana Turki dia menganut satu ajaran Kristian yang mengatakan bahawa Kristian mesti bersatu dengan Yahudi untuk menghapuskan Islam, menunggu kelahiran Al-Masih yang memimpin Yahudi dan Kristian untuk lawan Islam. Mana orang Kristian percaya juga, percaya adanya Dajjal ini, tapi Dajjal dianggap Dajjal yang menyelamatkan dia untuk lawan orang Islam. Maka Imam Mahdi berundur, tak mampu nak lawan Dajjal. Satu riwayat mengatakan Baitul Maqdis sudah dibebaskan, Baitul Maqdis sudah dibebaskan. Satu riwayat kata Dimashq, Syria, Mahdi semayang di Masjid Amawi, Masjid Bayda di Syria. Setengah ulama mengatakan semayang di Baitul Maqdis, yang betulnya semayang yang lebih menasabah semayang di Masjid Aqsa. Imam Mahdi semayang di situ, semayang subuh. Ketika semayang subuh, nak semayang lagi, untuk bilanya bang sudah semayang sunat iqamat. Tengah iqamat Imam Mahdi nak pergi, tiba-tiba Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Nabi Isa turun dengan memakai jubah yang putih kekuningan, dengan rupa yang segak seperti masa dia diangkat. Umur 30-an, rambutnya yang hitam menjolor ke hadapan, rambut dia basah menjolor ke hadapan, lawanya tu orang muda-muda buat jolor rambut tu. Bangkali ikut Nabi Isa buat jolor ke depan, lawa macam keluar bilik mandi basah. Nabi Isa ni orang lawa, orang cantik. Lalu Imam Mahdi berundur. Lalu Nabi kata, Nabi Isa menolak belakang antara belikat Imam Mahdi, suruh Mahdi jadi imam, takrimatan li hadhil ummah, untuk memuliakan umat Islam. Mahdi pergi ke hadapan menjadi imam. Satu riwayat kata dia turun di gereja, mungkin gereja Qiyamah, gereja tempat orang Kristian duduk mudia ini. Dia bawa orang Kristian datang ke masjid dan orang Kristian masuk Islam. Memang hari ini ada orang Kristian Arab yang berperang dengan Yahudi sama dengan orang Islam juga. Dah ada dah, menunggu tu. Dah ada orang Kristian, Kristian Arab yang mereka ni Kristian tapi lawan Yahudi, sama dengan orang Palestin juga, lawan Yahudi. Nabi Isa turun dan suruh Imam Mahdi jadi imam. Setelah sudah semayang, maka Nabi Isa pun keluar dengan pedang. Ada ulama mengatakan mungkin akan berlaku peperangan yang besar yang menghapuskan segala teknologi yang ada hari ini, ganap habis kerana peperangan yang besar. Manusia berlawan dengan pedang balik, kena belajar gayuh mula kan? Berlawan dengan pedang balik. Dan Nabi Isa keluar, maka Dajjal mengetahui Isa yang boleh bunuh dia. Maka Dajjal melarikan diri. Nabi Isa mengejar Dajjal sehingga Dajjal sampai di kampung Bab Lut. Satu kampung nama Bab Lut. Kampung ni dekat dengan Tel Aviv. Ada kampung tu ada, tunggu kampung tu ada kan, kampung Bab Lut. Bila Dajjal sampai di Bab Lut, Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan orang Islam menghapuskan Yahudi semuanya. Dan Nabi Isa memerintah dengan adil, melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hukum Quran. Sedang Nabi Isa dalam keadaan baik diserang oleh kumpulan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni satu kumpulan manusia yang ramai jumlahnya, yang menyerang, tidak ada siapa yang melawan dia. Menyerang Nabi Isa pun tak mampu nak lawan. Sehingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berlindung di gunung Turi Saina dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah menurunkan bala wabak, bala penyakit yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj semuanya, sehingga mayat-mayat mereka bergelempangan di muka bumi, bau yang busuk. Lalu mereka diangkat oleh burung-burung yang diutus oleh Allah Ta'ala
dibawa ke mana perginya tak tahu. Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan yang menjadikan dunia melempah ruah dengan nikmat, sehingga seekor lembu boleh berah susunya untuk makan seluruh penduduk kampung. Buah-buah yang banyak subur. Kemudian Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Lepas Nabi Isa wafat, manusia Islam lagi lepas tu jadi rosok. Semua orang Islam mati, berlakunya kiamat. Ini semua berlakunya kiamat. Jadi kita ni berada di masa yang kita tak tahu, wallahu alam, di peringkat yang mana. Tanggungjawab kita berpegang dengan Islam. Jadi setengah ulama mengatakan liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, iaitulah ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam menghapuskan agama-agama, ajaran-ajaran yang lain daripada Islam, dan Islam menang, berjaya. Dan disebutlah hadis la tubtahannal Qastantiniyah war-Rumiyah, orang Islam akan menawan Konstantinopel dan menawan Rom. Konstantinopel ialah pusat kerajaan Kristian Ortodok Bizantin. Rom ialah pusat kerajaan Kristian Katolik di Itali. Nabi kata la tubtan Konstantin wala ni'mal amiruhu wal amir wa ni'mal jaysh zalikal jaysh, akan ditawan Konstantinopel, sebaik-baik raja-raja yang memimpin untuk menawan Konstantinopel, sebaik-baik tentera-tentera yang menawan. Sayyidina Uthman atau tentera zaman dia nak tawan, tak berjaya. Muawiyah atau tentera, tak berjaya. Yazid atau tentera, tak berjaya. Harun al-Rashid pergi nak tawan, tak berjaya. Akhirnya zaman kerajaan Uthmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinopel. Setelah Konstantinopel ditawan, ditukar pada Istanbul, ditawan, gereja Hagia Sophia tukar jadi masjid. Muhammad Al-Fatih menyediakan bala tentera untuk menawan Eropah dan cuba nak tawan Rom. Tuhan tak izin. Muhammad Al-Fatih meninggal dunia, mati tak sempat tawan Rom. Belum lagi ditawan, masih lagi Vatican City yang ada hari ini. Rom akan ditawan oleh Islam, disebut oleh Nabi SAW. Kita tak tahu bila Islam akan menawan Rom. Ini ialah disebut dalam hadis, dan perkara yang Nabi sebut ni akan berlaku, menandakan bahawa liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, Islam akan mengatasi segala ajaran yang lain. Maka jangan bimbang, berpeganglah dengan Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Mati Islam, kita tak dengan Islam ni menang, itu urusan Tuhan. Yang penting kita mati dengan Islam. Akan disebut tanggungjawab kita dalam ayat yang kita akan baca selepas ini. Wallahu a'lam.